Baik, Assalamualaikum. So, kita akan masuk bab 12. Okay, bab yang terakhir. Bab 12 berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey. Sains tingkatan 4. Okey, 12.1 penggunaan tenaga nuklear. Okey. Jadi, biasa dengar perkataan tenaga nuklear. Jadi, apakah kegunaan tenaga nuklear ni? Okey. Jadi tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Okey. Biasanya bila dengar tenaga nuklear ni orang ingat macam perkara yang tak elok. Sebab kita biasanya kalau tenaga nuklear kita kaitkan dengan macam mutasi, okey, penyakit penyakit genetik kalau terkena sinaran radioaktif, okey, benda-benda yang tak elok. Sebenarnya tenaga nuklear ni banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Okey, jadi tenaga nuklear disebabkan dia bahaya, dia perlu dikawal dengan baik. Alright. Jadi setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga. Jadi bila sebut tenaga nuklear, dia banyak janakan tenaga. Dia banyak janakan tenaga dalam pelbagai bidang. Okey, bidang-bidang apa yang gunakan tenaga nuklear ni? Kita tengok sekali lagi. Jadi ada lebih kurang 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara mereka. Banyak So 30 buah negara yang guna sumber tenaga nuklear. Contoh Amerika Syarikat, dia guna banyak tenaga nuklear, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Jadi banyaklah negara-negara yang gunakan tenaga nuklear. So apakah tenaga nuklear ni? Okey, tenaga nuklear ialah tenaga alternatif. Okey, tenaga alternatif yang boleh menjana tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Sebabnya tenaga petroleum dan arang batu ni semakin hari semakin berkurangan. Jadi kita dapat satu lagi pilihan, kita gunakan tenaga nuklear. Tenaga alternatif ni maksudnya tenaga pilihan selain daripada petroleum dan arang batu. So apa keistimewaan tenaga nuklear? Tenaga nuklear ni dihasilkan lebih besar. Tenaga dia lebih besar, lebih banyak dan efisien, okey, berbanding dengan sumber tenaga lain. Walaupun kedengaran bahaya, tapi banyak faedah sebab tenaganya lebih besar dan efisien. Alright. So tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon. Okey. Dia menghasilkan, tenaga nuklear ni cara penghasilan dia dihasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian dan perindustrian. Perubatan ni contoh jadi kita nak cek apa ada dalam otak ni, ada ketumbuhan ke, ada kanser ke apa, masukkan dalam satu ruang dan kat sini ada sinaran daripada radioaktif tenaga nuklear ni untuk cek apakah masalah yang terdapat dalam otak orang ni. Jadi okey, so penggunaan tenaga nuklear ni dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Alright. Okey. So tenaga nuklear yang baik dan mesra alam lah, dia mesra alam sebabnya tenaga nuklear ni membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Okey, apakah gas rumah hijau? Gas rumah hijau ni maksudnya gas-gas yang menyebabkan kesan rumah hijau lah. Okey, contohnya pemanasan global. Jadi gas rumah hijau ni contohnya karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ataupun karbon monoksida itu dipanggil gas rumah hijau. Jadi tenaga nuklear ni dia tidak menghasilkan ataupun dia menghasilkan gas rumah hijau yang sikit saja berbanding sumber tenaga yang lain. Contoh kalau kita guna sumber tenaga daripada petroleum, banyak gas-gas seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida, okey, yang dibebaskan. Tapi tenaga nuklear ni dikatakan lebih mesra alam lah. Okey, sebab dia bebaskan gas rumah hijau yang sikit saja. Okey, alright. Yang ni yang kita risau. Okey, sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan. Sekiranya macam negara tu, kalau dia memang guna tenaga nuklear tu sebagai tenaga alternatif dekat negara dia, dia mesti kena ambil
kena ambil peduli macam mana nak lupuskan sisa radioaktif. Sebabnya sisa radioaktif ni bahaya. Okey, boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua kehidupan. Semua hidupan ni maksudnya manusia, haiwan, tumbuhan. Jadi sisa radioaktif ni bahaya sekiranya tidak dikawal. Okey. Jadi kena kawal lah dengan baik. Dia ada cara-cara dia. Okey. So tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar. Okey, sangat besar, dan jika disalahguna akan boleh menyebabkan kesan buruk kepada manusia. Sebab tu ada negara yang dia tak berani lagi nak gunakan tenaga nuklear. Kalau negara tu dah memang confirm dia boleh kontrol masalah-masalah daripada sisa radioaktif, so boleh guna. Okey. Itu saja untuk yang 12.1. Nanti kita akan masuk 12.2. Right? Okey, kita tengok sedikit soalan yang berkaitan dengan topik 12.1. Okey. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai tenaga nuklear? Okey, A. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Betulkah sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Penggunaan terhad kepada penjanaan tenaga elektrik sahaja. Betul ke salah ni? Dia bukan sahaja tenaga elektrik. Masa penjanaan tenaga nuklear, tenaga haba pun dihasilkan. Okey, C. Sisa radioaktif daripada tenaga nuklear tidak menjejaskan kesihatan. Oh, salah lah kan? Sebab sisa radioaktif ni sangat menjejaskan kesihatan hidupan. Okey. D. Tenaga alternatif yang boleh digunakan bagi menggantikan petroleum dan arang batu dalam menghasilkan tenaga. Yang mana yang agak-agak sangat sesuai jawapan dia? Cuba type sikit, cikgu nak tengok jawapan apa. A, B, C, D. Yang mana sesuai? Okay, very good. Daniel Anik. D. Lagi? Ada lagi jawapan lain? Taufik, D. Okay, seorang lagi. Siapa boleh? Tak apa, salah pun tak apa. Kita cuba. Mana lagi jawapan? Seorang lagi cikgu nak. Ada lagi? Tak ada. Okey, tak apa. So, tengok jawapan apa? Okey, very good. Jawapan dia adalah D. So, tenaga nuklear ni adalah tenaga alternatif, tenaga pilihan yang kita boleh guna untuk ganti petroleum dan arang batu. Sebabnya sumber-sumber petroleum dengan arang batu ni makin lama makin berkurangan. Okey, next. Apakah kelebihan menggunakan tenaga nuklear berbanding bahan api fosil? Murah, mesra alam, diterima oleh orang awam, kurang memerlukan penyelenggaraan. Apakah keistimewaan berbanding bahan api fosil? Bahan api fosil ni contohnya petroleum, arang batu, semua tu lah. Okey. Okey, apa beza? Apakah keistimewaan dia? Okey, very good. Okey, mesra alam. Sebabnya dia kurang membebaskan gas rumah hijau. Contoh carbon dioxide dengan carbon monoxide. Very good. Okey. Kita tengok contoh soalan esei. Soalan esei. Jelaskan kebaikan dan keburukan menggunakan tenaga nuklear berbanding petroleum dan arang batu. Macam cikgu terang tadi, tenaga nuklear ni ada baik, ada buruk dia. So, dia suruh terangkan, jelaskan. Okay, jelaskan. Kamu tengok pengagihan markah dia 4. Maksudnya kita boleh bagi 2 untuk kebaikan, lagi 2 untuk keburukan. Okey. So, senarailah kita jelaskan apa diakah kebaikan dulu. Okey, tengok kebaikan. Kita pilih 2 saja nah. Kalau buat lebih pun tak apa. Okey, kita pilih 2 lah sebab kita nak bagi dapat 4 markah ni. Okey, apakah kebaikan? So, dalam jawapan kamu masa kamu tulis esei tu, kamu jangan buat macam ni. Yang ni skema cikgu. Okey, kamu kena buat dalam bentuk ayat penuh lah. Okey, antara kebaikan menggunakan tenaga nuklear ialah ia menghasilkan lebih banyak tenaga. Dapat dah 1 markah. Okey, selain daripada itu, tenaga nuklear juga kurang membebaskan gas rumah hijau dan lebih mesra alam. Dah dapat 2 markah. Jadi pemeriksa dia tengok, oh ada 2 ni kebaikan. So dia write satu-satu dapat 2. Okey, so setakat tu sajakah? Tak sebabnya kita nak untuk keburukan pun kita kena tulis juga. Alright. Okey, ini keburukan. Pilih 2 saja. Okey, ini keburukan tenaga nuklear. Sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan nyawa hidupan.
Lepas tu kita sambung lagi. Tenaga yang disalahguna boleh memberi kesan buruk kepada manusia. Contohnya menyebabkan mutasi, kanser ataupun kematian bila berlaku kebocoran sisa radioaktif. Jadi sisa radioaktif dengan tenaga nuklear tu berkaitan. Jadi dapat 4 markah. Senang je untuk dapatkan esei sains. Okay. Nah, dia tak macam BM, kena ada pendahuluan, kena ada semua ni direct saja. Kamu tulis direct saja. Jadi jawapan tak perlu panjang-panjang, just straight to the point untuk dapat 4 markah. Alright. Tengok soalan ni. Okay. Pada pendapat anda, adakah wajar stesen janakuasa nuklear dibina di negara kita? Okay. Bila soalan wajaran, dia sama ada kita nak letak wajar pun boleh, nak letak tak wajar pun boleh. Janji kita letak alasan. Contoh kalau kita letak wajar, kita bagilah kebaikan dia. Nampak tak? Kalau kita sebut tak wajar, kita senarailah keburukan dia. Okey, itu cara kita nak tackle soalan. Okey, contoh. Okey, wajar. Kita kata wajar kita bina stesen janakuasa di negara kita kerana kita bagi tahu lah alasan dia. Jadi alasan dia dekat negara kita ni sumber tenaga arang batu dan petroleum semakin berkurang. Itulah wajar kita bina tenaga nuklear dan menjadi sumber alternatif untuk jana tenaga. Yang ni kebaikan dia, ingat yang dia macam ulang balik apa yang kita belajar tadi. Menghasilkan tenaga yang banyak, boleh memasarkan sumber tenaga nuklear tidak membebaskan gas rumah hijau ataupun asap yang menyebabkan pencemaran udara. Jadi kurang membebaskan gas rumah hijau, lebih mesra alam. Nampak, ini semua adalah kebaikan. Alright. Kalau tak setuju, jadi ada juga pelajar dia tak mau letak wajar, dia akan letak tak wajar. So dia letak tak wajar, dia bagi tahulah. Dia tak wajar, kita bagi tahu kita masih ada sumber tenaga yang lain, contoh tenaga hidro. Okey, tenaga hidro ni tenaga yang diperolehi daripada air, kan? Kita ada empangan, kan? Empangan kenyir, ada empangan mengkuang, kan? Untuk dapatkan tenaga elektrik. Kita bagi tahu lah, tak payahlah nak bina kat negara kita ni. Jadi kita masih tidak mempunyai kepakaran untuk melupuskan sisa radioaktif. Yang ni kita bimbang ni. Sebab kepakaran kurang dekat negara kita. Jadi kita risau kalau tempat yang kita bina stesen janakuasa tu akan ada kebocoran, terpaksa kita panggil pakar daripada luar. Jadi semua tu meningkatkan kos, kan? Jadi memerlukan kos yang tinggi. Nak bina tu pun perlu kos yang tinggi. Jadi kurang tenaga mahir untuk menguruskan stesen janakuasa. Jadi last kali kita bagi tahu boleh menyebabkan mutasi, okey, maut jika berlaku kebocoran. Yang ni terpulang kat kamu. Kamu selesa nak letak wajar ataupun tak wajar. Sebab dia tanya pendapat kita. Alright. Itu contoh soalan berkenaan dengan penjanaan tenaga nuklear. Okey. So cikgu masuk hari ni 2 subtopik Kita masuk 12.2 penghasilan tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear ni macam mana dia dihasilkan? Mesti kita tertanya-tanya macam manalah tenaga nuklear ni terhasil. Okey. Now kita tengok ada dua kaedah, ada dua cara macam mana tenaga nuklear terhasil. Tenaga nuklear maksudnya tenaga yang terhasil apabila ada tindak balas dalam nukleus. Nuklear ni maksudnya diambil daripada perkataan nukleus. Nukleus apa? Nukleus atom. Sebab apa nukleus atom? Ada tindak balas yang berlaku dalam nukleus tu. So tindak balas yang macam mana? Tindak balas ni dihasilkan ada dua cara. Nampak nukleus Pembelahan nukleus. Nukleus tu dibelah. Pelakuran nukleus. Nukleus ni dicantum. Yang ni belah dia bahagi dua. Cantum dia gabung. Okey. So dua cara ni yang berlaku. Dua ni lah yang kita panggil sebagai tindak balas tu. Okey, dua ni bila berlaku akan menghasilkan tenaga yang sangat besar. Kita panggil sebagai tenaga nuklear. Kita tengok one by one. Apakah tenaga pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okey, yang first kita tengok apakah maksud pembelahan nukleus. Yang ni kamu kena ada kemahiran tengok rajah. Tengok rajah dia macam mana Kita tengok definisi dulu.
Okey, pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat. Okey, nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Okey, satu nukleus tu dia berat, bila dipecahkan dia lebih ringan dan lebih stabil. Disertai dengan pembebasan tenaga. Yang ni lah tenaga ni lah. Dia secara tak langsung dihasilkan tenaga. So tenaga ni yang kita panggil sebagai tenaga nuklear. Okey. Jadi pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil. Bedil tu macam ditembak lah. Okey, membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. Okey. Alright, kita tengok. Okey, bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua atau lebih nukleus yang ringan dan stabil. Okey. Kita tengok gambar rajah dia. Yang inilah yang dikatakan pembelahan. Jadi kamu tengok dia start daripada neutron. Neutron ni dia bedil. Bedil tu maksudnya dia hentam lah. Dia bedil, kita panggil perkataan bedil lah. Neutron membedil satu atom uranium 235. Okey, sampai dia terbelah dua dan terpisah sepenuhnya. Masa terpisah sepenuhnya ni lah tenaga yang besar dibebaskan. Jadi dia akan jadi atom yang lebih ringan. Tadi asal-asal ni berat. Uranium 235 ni berat. Bila dah pecah dia jadi ringan balik. Tapi nampak yang kuning ni, apa yang terhasil adalah tenaga besar, tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear. Okey, alright. So macam mana pula yang dipanggil sebagai pelakuran? Tadi cikgu sebut, kalau ingat lakon ni maksudnya kita gabung. Tadi kita pecah, satu jadi dua. Sekarang kita gabung, dua jadi satu. Okey. Pelakuran nukleus merupakan proses percantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Jadi dua-dua keadaan akan membebaskan tenaga. Pecah pun, pemecahan pun bebas tenaga, gabung pun bebas tenaga. Right? Sebagai contoh, dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium, okey, bercantum dan membentuk satu nukleus yang besar dan berat. Alright. Proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Biasanya berlaku, kalau contoh berlaku di matahari pun berlaku proses pelakuran nukleus. Kita tahu dekat matahari suhu yang sangat-sangat tinggi, tak boleh kita bayangkan tinggi dia macam mana suhu dia kan. Jadi pelakuran nukleus di matahari berlaku pada setiap masa. Okey. Jadi proses yang ni, pelakuran nukleus ni yang kita cerita ni berlaku di inilah. Okey. Proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Jadi proses pelakuran ni lagi banyak berbanding pembelahan nukleus. Okey, ini contoh tadi cikgu katakan dua atom ni nama dia deuterium dengan tritium. So dia bergabung, nampak dia gabung. Yang ni proses pelakuran. Gabung, proses pelakuran. Masa gabung ni lah tenaga dibebaskan. Okay. Alright. Kita tak boleh pergi banyak-banyak, kita tengok soalan. Okey, terus kepada soalan. Apakah proses yang menghasilkan sejumlah tenaga yang besar? Keyword dia apabila dua nukleus yang ringan bergabung. Baru ajak je sekejap tadi. Gabung ingat apa? Jawapan tolong type. Apa jawapan dia? Tolong type dekat mesej tu. Seorang pun jadilah, Ada? Jawapan? Tak ada? Pelakuran. Okay, good Taufik. So, jawapan dia adalah pelakuran. Sebab apa? Kita tengok keyword dekat sini. Keyword dia adalah bergabung. Kalau bergabung, ingat lakur. Kalau belah, pembelahan lah. Okay? Kalau daripada sekecil, satu jadi dua, pembelahan.
Kalau 2 jadi 1 pelakuran. Okey. So, antara berikut di manakah tempat berlakunya proses dalam rajah 7? Oh, rajah 7. Tadi cikgu kata banyak berlaku dekat mana. So, deuterium dengan tritium bergabung hasilkan energi yang besar. Okay, very good. Berlaku di matahari. Right? Di matahari. Paling banyaklah setiap hari dia berlaku, setiap masa. Okay, next. Rajah 2 menunjukkan proses W. Nampak neutron. Bedil uranium. Pembelahan. So, dapat energy release yang banyak. Namakan proses W. Namakan proses W. Jawapan dia ialah pembelahan nukleus. Okay, good. Pembelahan nukleus. Kita tak boleh tulis pembelahan saja. Kena buat jawapan yang lengkap lah. Pembelahan nukleus. So, dapat 1 markah. Okay. Now, nyatakan tenaga. Tadi cikgu lupa nak ni. Okay, nyatakan tenaga yang terbebas daripada proses tersebut. Terangkan jawapan anda. Okay, nama tenaga tu adalah tenaga nuklear. Dapatlah satu markah. So, terangkan jawapan. Kita bagi tahulah neutron membedil nukleus uranium kepada, yang ni kamu tak payah sebut, tak apalah, kepada atom yang lebih ringan dan stabil. Kepada atom yang lebih ringan dan stabil. So, 1 markah untuk tenaga nuklear, lagi 1 markah tu kita bagi tahu tindakan dia. Bagi tahu perkataan neutron bedil nukleus uranium menjadi atom yang lebih ringan dan stabil. Okey. So, yang ni kita sambung esok penjanaan tenaga elektrik. So, setakat itu cikgu buat setengah jam saja. Ada soalan tak untuk 12.1 dengan 12.2? Ada soalan tak? Ini bab yang terakhir. Lepas ni kita banyakkan buat latihan SPM. Ada soalan? Terima kasih kerana join. Siapa ni? Nak tengok. Adrisha, Alia, Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahniah, terima kasih. So, kalau tak ada apa-apa, jangan lupa buat soalan yang cikgu bagi soalan, ada 2 soalan tu, dan modul malam ni cikgu bagi jawapan yang betul. Okey, soalan yang cikgu bagi tu kamu screenshot, then jawab. Cikgu nak buat sebagai evidence PBD. Okey, ada soalan tak setakat ni? Najwa nanti kalau tak sempat tengok rakaman Sekejap cikgu nak kena stop.